أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat semula kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab kecil ini yang bertajuk Agar Selamat Daripada Godaan Syaitan, disertai dengan 20 resep penangkal ataupun kaedah-kaedah untuk menghadapi tipu daya syaitan. Sebuah kitab yang membuatkan faedah yang sangat besar, di mana dibahagikan kepada dua bab. Bab yang pertama pada menjelaskan tentang syaitan dan tipu dayanya. Kemudian pada bab yang kedua, bagaimana agar selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya. Dan kita sekarang berada pada bab ini, di mana kita telah sampai kepada perbahasan iaitu tipu daya, cara agar selamat daripada godaan syaitan, di mana sebelum ini kita berhenti pada poin yang ke-12, iaitu pada buku surat 80. Dan sekarang kita akan menyambung pada poin yang ke-13, iaitu di bawah tajuk menundukkan pandangan. Baik, menundukkan pandangan adalah merupakan salah satu jalan untuk selamat daripada tipu daya syaitan. Baik, Rasulullah SAW pernah memalingkan kepala Al-Fadl. Al-Fadl seorang pemuda yang melihat seorang gadis dari suku Khatsam. Khatsam. Kemudian beliau SAW bersabda, "Ra'aitu syabban wa syabbatan falam amani syaitana alaihima." Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, aku tidak merasa aman jika syaitan menggoda keduanya. Jadi salah satu jalan syaitan untuk membawa manusia kepada kemaksiatan, dosa, iaitu dengan menerusi pandangan, iaitu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan salah satu bentuk perkara yang dilarang adalah melihat yang bukan mahram. Yang mana ini adalah perkara yang banyak membinasakan kedua-dua kaum ini, iaitu lelaki dan wanita, di mana syaitan menjadikan jalan tersebut untuk dimulakan dengan melihat melalui pandangan, kemudian datanglah fikiran-fikiran yang jahat, kemudian boleh membawa kepada apa? Kepada kemaksiatan. Dan ini telah kita jelaskan pada kuliah pagi tadi, iaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran, di mana kita ada penjelasan tentang iaitu perintah Allah Ta'ala kepada kaum lelaki dan kaum wanita, di mana Allah jelaskan pedoman pergaulan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, iaitu pada surah An-Nur, surah yang ke-24, pada ayat 30 dan 31. Pada ayat 30 dan 31, di mana di situ Allah jelaskan kewajipan seorang lelaki adalah menjaga matanya,
pandangannya dan memelihara kehormatannya. Adapun bagi para wanita ditambah dengan 4 perkara lagi. Juga menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya, kemudian ditambah dengan 4 perkara tambahan, jadi 6. Ya, Allah Ta'ala melebihkan para wanita di dalam menjaga diri mereka. Kerana apa? Mereka adalah pintu yang paling cepat dan senang untuk syaitan melakukan tipu daya terhadap kaum lelaki. Bagaimana Allah sebut dalam surah An-Nur ayat surah 24 ayat 31, iaitu di situ Allah sebutkan, ya, yang pertamanya adalah menahan pandangan, yang kedua memelihara kehormatan, yang ketiga jangan menampakkan perhiasan, ya, kecuali yang biasa nampak, iaitu wajah dan kedua tapak tangan. Kemudian Allah perintahkan labuhkan tudungnya sampai melepasi dada, ya, dan kita telah sebut aturan berpakaian sesuai syariat bagi wanita, iaitu yang pertamanya adalah tidak ketat, menampakkan bentuk anggota tubuh badan. Yang keduanya adalah pakaiannya longgar, ya, ketat dan longgar tu maksudnya sama. Yang ketiganya pakaiannya itu tidak tipis sehingga nampak tembus, ya. Yang seterusnya pakaiannya itu bukan pakaian kemasyhuran untuk menarik perhatian lelaki. Kemudian pakaiannya itu tidak meniru pakaian orang-orang kafir, wanita kafir, ya. Dan ini di antara, dan yang seterusnya adalah tadi disebut dalam Quran, iaitu hendaklah mereka menjulurkan, ya, melabuhkan, ya, tudung mereka itu, iaitu menutup dada dan melepasi dada. Itulah yang terbaik. Kemudian perintah Allah Ta'ala seterusnya kepada para wanita itu adalah, ya, perhiasan mereka itu boleh ditampakkan kepada yang mahram mereka itu, ayah, ibu, ya, adik-beradik, tapi itu pun dengan aturan juga, ya, tidak berpakaian seksi di hadapan walaupun dia, ya, adalah mahram. Itu adalah berpakaian sopan. Kemudian jangan memukul kaki, maknanya jangan mendedahkan perhiasan dan menarik perhatian orang lain. Di sini Al-Quran sebut jangan, ya, memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini telah kita jelaskan pada pagi tadi. Di antara perhiasan wanita yang hendaklah dia sembunyikan aksesoris tambahan dia, seperti gelang, rantai, ya, subang. Adapun cincin dia sulit sebab dia ada pada tangan, itu dimaafkan. Tapi untuk mengurangkan risikonya, pakailah cincin yang sederhana sahaja. Kalau pakai yang dapat menarik lelaki, maka itu juga akan membawa kepada, ya, tipu daya syaitan yang akan membinasakannya. Masya Allah. Itulah Islam mengajar kita. Maka sebagai orang yang beriman, sami'na wa ata'na, ya, jangan kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ia adalah perintah Allah. Bersabar. Dunia ini adalah ujian. Sabarnya sedikit, tapi, ya, manfaatnya sangat besar. Yang pertama menutup pintu syaitan, yang kedua mendapat kebahagiaan di negeri akhirat, iaitu syurga. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, apabila seorang wanita itu mendirikan perkara yang menunaikan yang diwajibkan, solat, puasa dan seumpamanya, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, maka baginya syurga. Baik, itu jalan yang ke-13. Jadi menundukkan pandangan ini adalah kedua-dua pihak, lelaki dan wanita, ya. Boleh melihat tapi dengan syarat, ya, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan syariat. Jangan, ya, mata kita ini meliar melihat sesuatu, ya, lihat pertama, lihat kedua, lihat ketiga, merenung, kemudian mula menafsirkan. Itu yang dilarang. Adapun pembicaraan, memang kebiasaan kita berbicara dengan seseorang, ya, wanita atau dengan lelaki, pasti kita akan melihat wajahnya, ya, tapi hendaklah disertai dengan hazar, berhati-hati, ya. Baik, ini adalah poin yang ke-13. Kemudian poin yang ke-14, tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ya, tidak berdua-duaan, ya, ini sama ada siang atau malam. Jika sekadar pandangan sudah mengundang syaitan, maka terlebih lagi kalau berdua-duaan. Maka Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi amra'atin wa la tusafiranna amra'atun illa wa ma'aha mahram. Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, dan jangan sekali-kali seorang wanita berpergian kecuali disertai mahramnya, ya. Berdua-duaan ni maknanya apa? Duduk satu meja berdua. Nampak? Duduk dalam satu kereta, ya, pergi ke satu destinasi berdua, ya, walaupun di siang hari, apatah lagi di malam hari.
Ya. Ataupun apa? Contoh dalam bilik office. Sebab tu bilik office ni tak boleh bilik yang tertutup. Tertutup maknanya tak nampak daripada luar, tak nampak daripada dalam. Banyak office seperti itu. Ya, ada office yang seperti itu, pintunya adalah pintu terbuat daripada kayu ataupun kaca. Kaca yang mana daripada luar tak nampak dalam, tapi daripada dalam nampak luar. Jadi bila mereka masuk, sama ada lelaki atau perempuan, bertemu dalam satu bilik, maka tidak ada orang luar yang melihatnya. Ini kan boleh membawa kepada fitnah. Jadi bilik pejabat, kalau dindingnya itu kedap tak nampak, maka pintunya hendaklah nampak. Dalam tempat pekerjaan, jangan tidak kelihatan langsung. Ini boleh membawa fitnah dan juga boleh membawa ruang untuk syaitan menusukkan jarum-jarum tipu dayanya. Dan ini berlaku dalam kereta, dalam bilik tertutup, di pejabat, sebagainya. Jadi ini perkara yang hendaklah kita elak. Sebab itu aturan di dalam pejabat pun mesti diatur sesuai dengan aturan syariat. Berbincang berdua-duaan dalam bilik yang tersorok jauh, tersunyi daripada orang lalu lintas, tidak ada yang mengetahui bahawa dia berdua-duaan di situ, maka itu juga dilarang. Begitu juga contoh boleh berlakunya bagaimana di tengah hari semua orang keluar pejabat pergi makan tengah hari, tinggal dia berdua-duaan di dalam office. Ini juga adalah perkara yang dilarang. Sebab apa? Sebab pintu untuk syaitan melakukan tipu dayanya terbuka luas, dan kedua-duanya mendedahkan kepada risiko yang tinggi. Dan betapa banyak berlakunya perkara yang membawa kepada perzinaan, maksiat akibat berdua-duaan. Ini. Sebab itulah juga, ini kita nampak di luar, di dalam rumah pun boleh berlaku. Bagaimana? Iaitu bagaimana ipar. Ipar adalah maut, kata Nabi SAW. Contoh, si suami, isteri. Kemudian di rumahnya juga menumpang adik lelaki suami. Suami keluar pergi bekerja, yang tinggal isteri dan adik ipar. Suami. Bukan ipar. Adik kepada suami. Maka itu adalah diharamkan. Sebab apa? Sebab dia bukan mahram. Maka pintu kemaksiatan terbuka juga ke situ. Maka tutup pintu-pintu itu semuanya. Jangan dibenarkan. Tapi banyak sekarang perkara itu sudah biasa. Bahkan sekarang berlaku, contohnya di rumah-rumah sewa. Dalam rumah sewa tu sewa bilik. Ada 4 bilik, ada 4 keluarga tinggal di situ. Ini cukup sulit. Isterinya ada di rumah, suaminya, orang lain ada di rumah. Keluar daripada bilik, kemudian ditambah pula bilik airnya berkongsi. Maka ini adalah pintu yang sangat membinasakan, sangat berbahaya, membuka kepada syaitan untuk menggoda kedua-dua orang tersebut. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Sebab itu Islam tutup pintu-pintu itu. Kerana syaitan disitulah dia akan berusaha melakukan makarnya untuk membawa manusia kepada kemaksiatan. Dan itulah yang banyak berlaku, dikenali dalam istilah sumbang mahram. Istilahnya berzina. Yang ke-15, iaitu untuk mengalahkan syaitan, menerusi menikah, berkahwin. Dengan menikah, seseorang akan terhindar dari syahwat yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari aw wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kerana hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Kerana puasa itu menjadi benteng bagi dirinya. Jadi berkahwin ni adalah sunnah Nabi SAW. Hukum asalnya. Namun ada orang yang tidak boleh berkahwin dan sebagainya disebabkan alasan-alasan tertentu. Itu juga sesuai dengan aturan, sebab dia terikat perkahwinan ni dengan hukum yang 5. Apa dia? Wajib. Bila dia mampu dan dia takut jatuh ke dalam perzinaan, maka wajib bagi dia kahwin. Itu contoh. Kemudian sunat. Dia dah mampu, tapi dia dapat tahan diri dia. Tu dia tak apa, saya belum tahan lagi. Keinginan nak kahwin pun belum ada. Itu contoh. Haram macam mana haram? Dia diharamkan berkahwin. Dia mampu. Bukan dia mampu. Dia mampu dari sudut kebendaan, tapi dia tak mampu dari sudut memenuhi keperluan
rumah tangga, hubungan suami isteri, tak mampu yang tu, tak boleh. Ya. Itu adalah haram. Kecuali ya pihak tersebut bersetuju. Dia setuju dengan syarat dia, tak apa. Walaupun macam tu pun tak apa, boleh berkahwin. Itu lain cerita. Ya. Jadi terikat dengan dan bagi para wanita ya sulit juga kerana mereka itu yang dicari, bukan mencari. Ya. Namun di zaman sekarang dan dulu juga boleh seorang wanita tu menawarkan dirinya pada si lelaki untuk dikahwini. Apabila mendapati lelaki tersebut adalah orang yang sesuai dengan keinginannya. Tentunya lelaki itu ya kebiasaannya adalah yang dicari orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa dan begitulah seterusnya. Baik. Jadi dengan berkahwin maka akan menutup pintu-pintu ya ke arah perzinaan. Kerana apa? Telah ada tempat untuk dia curahkan kasih sayang dan sebagainya. Sebab itu Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 32. Ya. Wa ankihul baca surah Rahman. Wa ankihul ayama. Ingat. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Ingat. Wa ankihul ayama minkum was-salihin. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak yang berkahwin dari hamba-hamba sahiamu yang lelaki dan hamba sahiamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi daripada kaedah ini Allah perintahkan berkahwin itu bukan mesti perlu kaya. Yang menyulitkan di zaman sekarang adalah diletakkan dulu mesti memiliki harta benda. Ya. Mas kahwinnya murah. Ni orang Melayu kahwin. Mas kahwinnya RM30 kalau kau faham. Betul. RM30. Round figure lah RM50. Tapi hantarannya ya RM10,000, RM15,000, RM20,000, RM30,000. Mana kawan dia nak kahwin? Cepat. Maka akhirnya lambat berkahwin. Wanitanya umur 30 tahun baru nak kahwin. 27, 28 baru nak kahwin. Dengan berbagai sebab. Di antara sebabnya apa? Iaitu profession tak mengizinkan. Kalau kahwin cepat, susah nanti nak naik pangkat, susah nak pergi belajar, nak pertingkatkan prestasi berbagai. Itulah alasan yang sebenarnya itu tak sesuai, tak menepati aturan syariat. Orang sekarang mengejar profession demi meraih keuntungan duniawi. Berbeza dengan ya mak ayah dia dulu. Apa mak ayah dia buat dulu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Berkahwin segera ya untuk melahirkan keturunan, menjaga daripada kemaksiatan. Betapa banyak orang yang lambat kahwin itu padahal tidak ada alasan untuk dia tidak berkahwin, terdedah dalam pintu-pintu kemaksiatan. Ya, Masya Allah. Inilah dia trend gaya hidup umat Islam di zaman sekarang. Ya, Masya Allah. Jadi Islam perintahkan berkahwin. Kerana bila berkahwin Allah pasti akan berikan rezeki. Masalah sekarang sebab orang tak percaya, tak yakin dengan janji Allah. Ya. Nak kahwin macam mana masih student, nak kerja pun belum lagi. Jangan risau. Akan ada. Bila kamu berkahwin, kamu akan ada tanggungjawab. Dan bila ada tanggungjawab, barangkali salah satu jalannya kedua ibu bapa kamu juga, jika mereka itu memiliki kemampuan, mereka lah yang akan menyara kamu. Tak salah. Dan betapa banyak waktu kita belajar dulu, ada kawan-kawan kita yang kahwin. Ya, itu kira nadir. Masya Allah, itu adalah orang yang hebat. Tahun 1 dia dah kahwin dah. Ya, Masya Allah. Tengok bagaimana dia grade sama juga habis, bahkan cemerlang lagi dia. Ya, bagaimana dia mengatur dengan duit beasiswa cukup dia. Masya Allah. Yang bujang pula ada beasiswa tak cukup lah. Itu kita saksikan di lapangan bagaimana Allah memberikan mereka itu satu ilmu, kemahiran menguruskan keuangan dengan adanya rumah tangga. Bila dia dah grade, anak dah besar. Kita dah grade, kahwin tak lagi. Bercucu dah bagi dia. Masya Allah. Nikmat tak? Nikmat. Waktu tu dulu betul bidalannya.
Bersusah dulu, bersenang kemudian. Nampak? Ini bersenang dulu, susah kemudian. Umur dah pencen dah, anak masih kecil lagi. Dah tak bekerja dah. Itu kalau ada pencen, kalau tak ada pencen terpaksa lagi bekerja. Nak membesarkan anak-anak yang masih belajar. Apatah lagi, dengan berlalunya masa, anak-anak sekolah semuanya memerlukan duit. Kos tinggi masuk universiti, tidak ada yang percuma. Tidak seperti dulu, ada beasiswa, ada pelbagai lagi mudah. Begitulah, tengok. Ya, sebab itu, kahwinkan anak bila sampai masanya. Ya, bila sampai masanya, segera akan berkahwin. Kecuali kalau dia itu menuntut ilmu. Khususnya menuntut ilmu agama. Khawatir nanti akan terganggu. Sebab kahwin tadi kita sebut dah, datang dari Tuhan 5 hukum. Yang mana diri sendiri tu yang mengetahui sama ada dia perlu berkahwin atau tidak. Ya, jika tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu dan dia khawatir kalau dia berkahwin maka akan mengganggu dia menuntut ilmu, maka ketika itu dia dituntut untuk meneruskan ilmu. Dengan syarat dia dapat menjaga maruah dirinya, kehormatan. Dan betapa banyak contoh-contoh seperti itu. Tengok para ulama ada di antara mereka, bahkan ada di antara mereka membujang sampai mati. Tak sempat nak kahwin. Ada keinginan nak kahwin, tapi disebabkan tersibukkan dengan ilmu, menulis kitab, berdakwah dan sebagainya, maka mereka tak sempat nak berkahwin. Contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal pada usia 45 tahun, tak sempat berkahwin. Ya, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ya, tak sempat berkahwin, dah umur 60 lebih, meninggal, sibuk dengan majlis ilmu. Kalau dalam jurusan itu baguslah. Tapi ini kalau sibuk membina karier, menghimpun duit, tak kahwin-kahwin sampai 30, 40, 50, itu sungguh tidak membawa manfaat. Padahal dia mampu, nampak tak? Akhirnya melepasi umur 30 dah tak ada keinginan lagi nak berkahwin. Ni lelaki ni kita sebut ni. Adapun perempuan, dia bergantung pada lelaki. Kalau Allah tak takdirkan dia di dunia mendapat suami, maka insya-Allah di negeri akhirat Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Maka itu adalah ujian. Ya, bagi setengah orang berat ujiannya. Tapi mereka akan mendapat nikmat apabila mereka bersabar dan mereka mengetahui bahawa itu adalah ujian daripada Allah. Karena Allah akan berkeinginan untuk memberi kepadanya sesuatu yang lebih baik, ya, di negeri akhirat. Sebab itu setiap orang bila diuji oleh Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan Allah sayang padanya. Dan Allah ingin mengangkat darjatnya. Dan dia kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Dan bagi orang yang dah berkahwin, berumah tangga, melihat kawan-kawannya yang belum berumah tangga sampai ke punya usia, jangan pula dia berburuk sangka. Jangan dia memandang rendah. Jangan dia merasa, tak jumpa jodoh lagi, dah tua tak jumpa jodoh. Itulah, dulu waktu muda tak nak kahwin. Jangan sekali-kali mengungkapkan perkataan demikian. Ya, kerana dosanya besar. Buruk sangka. Kita tidak mengetahui. Dan kita berdoa kebaikan untuk dirinya. Ingat tu. Ya. Jadi, ini di antara pintu bagaimana untuk menutup tipu daya syaitan. Jika tidak mampu bernikah, maka berpuasa, kata Nabi SAW. Atau mengisi masa dengan perkara-perkara yang menjauhkan daripada panjang angan-angan sehingga membawa kepada syahwat syaitan. Boleh faham? Apatah lagi di zaman sekarang. Zaman yang banyak sekali fitnah yang datang daripada pelbagai jurusan. Baik. Jalan yang ke-16, iaitu sengaja menyalahi syaitan. Menyelisihi syaitan. Apa yang syaitan suka, kita tak suka. Apa yang syaitan tak suka, kita suka. Itu dia. Di sini diberikan beberapa contoh. Nabi SAW mengajarkan beberapa adab yang menyalahi syaitan. Di antaranya, makan dan minum dengan tangan kanan. Ini kita dah sebut sebelum ni. Sebab syaitan, dia makan dan minum tangan kiri. Maka kita selisihinya. Jadi jangan sekali-kali kita minum ni macam tu, minum air ni. Ambil kiri. Bismillah, bismillah, tapi kiri. Maka itu adalah hukumnya haram. Yang paling berat, paling ringan, makruh tanzih. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebutkan selisih syaitan. Bila selisih syaitan, maknanya hukumnya wajib. Bila kita bersama dengan syaitan, maknanya ya, kita telah menyelisihi wasiat Nabi SAW, maka berdosa. Sebab tu kena selisih syaitan. Jangan menyerupai dia. Sebab ada larangan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Ya. Jadi jangan menyerupai ya amal buat syaitan. Ya, syaitan minum air tak bismillah, kita bismillah. Bismillah. Ayat. Nampak? Baik. Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi.
Jika salah seorang daripada kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila dia minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan. Ada orang dia minum gini. Dia makan ini nasi kan. Bila dia minum, dia buat begini. Ataupun dia pegang dulu. Ini tidak ada contoh. Nabi SAW loud and clear. Memisahkan kanan dan kiri. Jangan kiri tu bersyarikat, bersahabat dengan ni. Ni kan berpakat dua ni. Jadi dia, syaitan pun dapat separuh, dia pun dapat separuh. Nampak tak? Sebab yang ini ni, kecuali apa? Ini kita cerita dalam keadaan normal. Kalau uzur lain cerita. Kalau darurat, contoh tangan ni, dia luka, patah, tak boleh nak pegang nasi. Yang inilah. Itu darurat. Ini kita cerita dalam keadaan normal. Sebab kaedah darurat, iaitu al-masyaqqah tajlibu taysir, kaedahnya. Ya, bila perkara itu ada masyaqqah, kesukaran, kepayahan, maka dia menjadi mudahkan. Itu agama. Tapi dalam keadaan mudah, jangan dipermudahkan. Pakai pula juga. Padahal keadaan ada ni untuk minum. Garpu kita boleh pakai kiri, tapi bukan untuk suap ke mulut. Untuk gaul-gaul, untuk bantu yang kanan. Boleh? Faham? Tu, dia makan kan. Kita ambil garpu tu untuk cut makanan. Guna pisau untuk potong yang kanan. Tapi bila masuk ke mulut, mesti yang kanan. Sama ada minum atau makan. Jadi kalau kita lihat ada kaum muslimin yang makan tangan kiri, minum tangan kiri, kita tegur dengan cara yang baik. Dan sepatutnya kedua ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka. Sebab itu pentingnya kita mempelajari sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW ni di antara perkara yang tak dipelajari, yang asing daripada umat Islam. Yang sepatutnya di sekolah diajarkan sebagai kurikulum pelajaran, dan juga di rumah kalau tidak ada di sekolah. Seperti mana kita sebut tadi sebelum ni, keluar rumah ada aturan, masuk rumah ada aturan, tidur ada aturan, masuk tandas ada aturan. Pastikan segala kerja buat kita setiap saat itu di mana Allah Ta'ala telah menetapkan aturannya, kita berjalan dengannya. Mendengar guruh di langit kita tahu. Bersin kita tahu apa nak ucap. Maka indah tak hidup ini bila umat manusia membesarkan Allah menerusi perkara-perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kena belajar. Sebab itu salah satu kitab yang kita kena belajar adalah kitab yang paling ringan adalah Hisnul Muslim, ataupun buku 1001 Amalan. Ini mengajak pada sunnah, berdakwah siang malam, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Tauhid okey, tapi sunnahnya KO. Sunnahnya tak hidup. Kalau tanya pada dia pergi ke kuburan, lalu kubur nak baca apa? Sebelum masuk kubur nak buat apa? Bila sampai ke kuburan nak buat apa? Tak boleh jawab. Ini masalah. Bila angin ribut, bertiup nak baca apa? Bila petir di langit berdentum-dentam nak baca apa? Tapi dalam Facebook kau main lagi hebat, membantah orang. Membantah, bukan ustaz pun membantah sana sini. Tapi sunnah-sunnah Nabi SAW ni out dia. Ini penyakit pada orang yang berjalan di atas jalan sunnah. Tak hidup sunnah itu pada dirinya. Sebab apa? Sebab dia tak baca, dia tak belajar, dia tak amalkan. Nanti insya-Allah bagus juga kita hidupkan perkara ini, kita ajar bahagian ini. Ada adab seorang Muslim dalam mengatur hari-harinya 24 jam. Apa yang patut dia lakukan. Betapa banyak orang yang bangun tidur. Nabi SAW ajar setelah bangun tidur, mula-mula usap kepala, usap muka, bersihkan muka, usap. Lepas tu baru baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan begitulah seterusnya. Nanti kita lihat satu-satu. SOP seorang Muslim, sunnah operating procedure yang diajar oleh Nabi SAW. Barulah kita rasa indah, sempurna, berjalan dengan tauhid, berjalan dengan sunnah. Ni membantah bid'ah nombor satu dia. Lengkap dalil, semua tahu. Itu bid'ah, ini bid'ah, tapi sunnah dia tak buat. Ini pincang. Dia mesti dua. Ibarat amar makruf tu mesti berjalan berdua, tak terpisahkan selama-lamanya. Kalau berdakwah ajak orang buat baik aja, tak mencegah kemungkaran, tak sempurna. Atau mencegah kemungkaran tapi tak ajak kepada makruf, juga tak sempurna. Mesti beriringan. Baik, kemudian jalan yang seterusnya adalah melakukan kailullah, tidur sebentar di waktu siang. Kailullah. Nabi SAW bersabda, qilu fa inna syayatina la taqil. Tidur sianglah kamu, kerana syaitan tidak tidur siang. Syaitan tak tidur siang.
Ya. Jadi apa tak tidur siang macam syaitan. Jadi tidur sebentar. Ya, tidur sebentar, bukan tidur melampaui batas. Sampai 4-5 jam tidur. Kecuali dia kerja shift malam. Itu lain. Ini kerja pun tidak. Ya. Jadi tidur siang. Kebiasaan waktu bila? Sebelum zuhur. Tidur setengah jam ke, sejam ke. Sesuai dengan kadar keperluan masing-masing lah ni. Ya. Kalau dah malam dia tidur lewat, bangun malam lagi. Jadi dia perlu tidur lebih. Ini sesuai dengan kadar masing-masing. Ada orang dia tidur sedikit aja. Ya. Tengok para-para salaf dulu, menghidupkan malam habis seluruhnya. Tapi siang tidurnya sedikit sangat. Seolah-olah macam tak pernah tidur. Itu luar biasa orang dulu. Sebab apa? Sebab mereka menjaga hati dengan tidak membenarkan perut mereka itu kekenyangan. Dengan tidak membenarkan perut mereka itu kekenyangan. Menjaga hatinya dengan berzikir, mengingati Allah, itu yang dia kuat. Mengganti makan yang menyebabkan terlalu kenyang, makanan dia tu. Sebab tu hebatnya para salaf dulu, para sahabat, tengok kelaparan dia, tapi zikirnya yang menguatkan badan mereka itu. Ya. Dan ada makanan yang menguatkan badan, makan sikit tapi kuat. Apa? Makan kurma dengan minum air zam-zam. Tu. Tengok siapa sahabat Nabi SAW yang datang sebulan minum air zam-zam, tak makan apa lagi dah. Kalau tak silap Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau tak silap. Ya. Sebelum dia bertemu Nabi SAW. Baik. Ya. Seterusnya tidak boros. Ya, syaitan sentiasa menyuruh berbuat boros. Allah perintahkan ya ayyuhallazina amanu, ya ayuhat macam mana? Innal mubazziri itu. Ada? Innal mubazzirina kanu. Baik. Allah Taala berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan, memboros-boroskan, berbelanja hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Rabb-nya. Surah Al-Isra 26. Apa makna boros di sini? Boros ni berbelanja tak berhemah. Ya. Berbelanja sesuka hati, sepuas-puasnya, padahal dia tak perlu pun perkara itu. Contoh, ya, dia perlu kenderaan 2 saja di rumahnya, sampai 10 ada. Untuk apa dia beli sampai 10? Bukan dia pakai pun. Ya. 10 tu orang kaya kan dia banyak. Kadang-kadang beratus-ratus. Ya, padahal dia kena ingat betapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kesulitan dan kelaparan. Macam ni sekarang ni Covid ni. Orang seperti itu jual saja. Sebab apa? Orang tu kena penyakit satu dia. Dia hubbun dunia. Dia cinta pada harta benda. Kerana Allah sebut dalam Quran, ya, tentang prinsip al-wala' wal-bara'. Jika kamu cinta harta benda, persiapan, perniagaan kamu daripada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang fasik. Mereka itulah orang yang zalim. Allah sebut tak beruntung mereka itu. Nampak tak? Sebab itu kita kena ajar diri kita jangan cinta pada dunia. Ya, dunia tu jangan letak di hati. Jangan letak kecintaan harta benda duniawi ini di hati. Letak di tapak tangan. Digenggam tidak terlalu kuat, kedekut. Dibuka tidak terlalu luas, boros. Pertengahan. Wasatiyah, itulah Islam aja. Faham? Jadi kalau benda dunia hilang, jangan sedih sangat. Jangan melampau sedih. Ya, kalau memperoleh dunia, jangan terlampau gembira. Itu ujian dunia. Allah bagi kamu dunia, nak tengok kamu syukur atau tidak. Bertambah dekat kamu dengan Allah atau bertambah jauh. Dan kebanyakannya manusia jauh. Ketika dia uji dengan kesulitan, dekat dia dengan Allah. Doa tak pernah berhenti. Sungguh dia, nangis-nangis. Tapi bila Allah angkat kesulitan dia, lupa dah nak berdoa. Nampak tak? Lupa dah nak sujud syukur pada Allah. Ini sungguh musibah. Sebab tu kita sentiasa beringat. Ya, sebab syaitan akan datang di situ. Sebab itu jangan jadi orang yang boros. Ya, boros. Kena ingat, dalam harta kita ada hak orang lain. Sebab itu Islam ajar kita lawan daripada boros ni apa? Iaitu bersederhana dalam perbelanjaan dan memperbanyakkan sedekah. Ya, buat makanan bagi jiran. Ya, cari orang susah. Ya, belanja. Sekarang nak belanja orang senang aja.
Kita tahu alamat dia, kita tahu rumah dia. Order online. Hantar pergi rumah. Hantar kitab. Tak payah tulis nama kita. Ya, senang. Sebab itulah yang akan mendatangkan apa? Keikhlasan. Banyak jalan-jalan untuk tutup pintu riak dengan cara begitu. Tak perlu tahu siapa yang memberi. Tak perlu nak istihar, nak declare. Tak payah. Ya, kecuali kalau itu berkaitan dengan urusan rasmi. Kena tulis nama dan sebagainya. Tapi kalau kita, keputusan tu ada pada kita, tak perlu. Ya, kecuali benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang wajib. Seperti, okey, ini adalah zakat daripada saya untuk sekolah. Itu kena beritahu. Sebab apa? Supaya jangan sekolah tu guna zakat itu untuk kegunaan lain. Tapi kalau kita bagi secara individu pada orang, maka bagi saja. Ya, baik. Jadi jangan membazir. Ni, apa membazir dalam rumah? Elektrik, air. Tu. Orang kempen alam sekitar. Dia kempen tu tujuan untuk jaga alam sekitar. Dia tak kaitkan pun dengan perintah Allah ni. Sebenarnya membazir. Betul kan? Betul. Makan tak habis, buang. Nampak tak? Membazir. Jadi banyak pembaziran. Dulu kalau bulan Ramadan ada buffet dan sebagainya, banyaknya makanan membazir. Buang. Bertantan negara umat Islam membazir pada bulan Ramadan. Datang Covid yang tolong menyelamatkan daripada pembaziran. Tu hikmahnya Covid. Nampak tak? Allah nak ajar kita. Barulah kita nak menghargai nilai makanan. Sebab apa? Susah. Jaga makanan. Cermat dalam perbelanjaan. Ya, sebab itu kalau tidak dengan datang musibah Covid ni masih juga tak berubah. Ya, masih lagi tak berubah cara hidup, gaya hidup, maka sungguh itu adalah musibah. Baik, kalim di bahasa Indonesia. Bukan kaling-kaling ke bukan kalim? Kalem. Ya, ini tenang. Ya, tenang. Apa ni? Dan tidak tergesa-gesa dalam segala urusan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tu. Ya. Ketenangan yang mutmainnah lah ni. Ya. Tamakninah. Ketenangan dari Allah, sedangkan tergesa-gesaan dari syaitan. Memang sebab itu jangan tergesa-gesa. Contoh kita kan bangun lambat, nak pergi kerja. Masuk pukul 8, bangun 7.30. Nak sampai tu setengah jam, ngam-ngam je. Biasanya pecut bukan main lagi, betul kan? Risiko tak tu? Risiko di jalan raya. Barangkali boleh berlaku kemalangan dan sampah. Jadi relax, hadapi kenyataan. Takut apa? Ya. Syaitan selalu mengajak kita untuk luar daripada zon ketenangan. Solat nak cepat aja. Solat last minute. Dah macam-macam lah ni. Jadi tenang. Sebab itu contoh dari segi pengurusan masa. Contoh, selalu orang tergesa-gesa di mana? Ketika nak naik pesawat. Sebab tu nak naik pesawat ni kena datang awal. Dia bagi masa 1 jam atau 2 jam. Ini ada jenis setengah ni last minute. Dia kira betul-betul minimum sampai ke apa bottleneck lah. Ya. 1 jam minimal, dia 1 jam tu on the dot dia sampai. Itu yang tergesa-gesa tu. Berlari dia bawa beg, kejar nak masuk kau terbang. Gate dah tutup. Gate close already. You late 1 minute. No tolerate. Tak boleh tolerate lagi dah. Itu airport dia sistemnya tu ketat. Kalau bas dia boleh tunggu. Itu sistem Malaysia. Kalau sistem di luar negara tak ada tunggunya, dia on the dot. Ya. Tengok luar negara. Dia punya timing bukan macam kita. Pukul 11 suku. 11.30, 11.45, 12. Dia tak. Ada timing dia letak 11.3 minit. 11.31 minit. Tepat waktu tu. Tengok tu betapa dia boleh on the dot tu. Kita tak. Ya, kita menuju ke arah itu. Tapi sulit juga. Sebab apa? Budaya kita tak seperti itu. Sebab nak wujudkan budaya ni, menepati masa mesti digunakan daripada kecil, daripada sistem sekolah lagi. Sebab tu bulan Ramadan tu ajar kita menepati waktu. Percaya. Dari segi mana? Menepati waktu berbuka puasa. On the dot. Ya. Tapi yang lain gagal. InsyaAllah. Jadi jangan kelang kabut. Ya. Sebab tu orang yang jenis kerja last minute ni very high, very risky. Betul kan? Buatnya last minute, komputer dia rosak. Habis lah dia nak buat macam mana? Macam contoh lah. Ni suri rumah ni. Contoh suri rumah tempat lain. Suami dia bekerja. Esok suami dia nak pergi kerja pukul 8, pukul 7.30 baru dia nak gosok baju suami dia.
Kalau blackout hari tu, suami pula nak pergi buat presentation, nak secure projek, mana nak cari baju? Nampak tak? Lepas tu, planner. Bajunya dah ada seminggu, gosok seminggu, siap-siap. Suami masuk je, terus ambil mana-mana yang dia nak, dia tak. Suruh gosok A, suruh gosok B, suruh gosok C. Contoh. Ya, ini syaitan dia ni. Maka dia pun tergesa-gesa, kelang kabut. Maka dia berkelahi dengan suami dia. Dan macam-macam lagi. Ini ni, mana orang datang ni? Syaitan. Ya. Padahal, it's a matter of how we plan our work. Sebab tu, bahasa Inggeris kata apa? Work your plan, plan your work. Plan your work, work your plan. If you fail to plan, you plan to fail. Nampak tak? Bagus guna kapal tu. Sebab tu orang yang hebat ni adalah good in term of planning. Mesti nombor satu, good planner. And then follow by good implementer, execution part. Itu. Tapi kalau tak good planner, hidupnya tak pernah sempurna, kelang kabut aja. Last minute aja. Macam contoh, kita bagi contoh sebelum ni. Tentang akrab dengan Al-Quran, iaitu ibadah kurban. Manasik haji, betul kan? Kalau dia tak good planner, dia tak akan dapat berkorban. Tapi kalau dia good planner, bulan Muharram dia simpan RM60, dia simpan RM50. Sampai bulan 11, dia dah ada berapa? 550. Kalau RM50. Katakan lembu tu 600, dia cuma tambah sikit lagi. Nampak? Itu minimum RM50. Tapi kalau sampai bulan ni, Zulkaadah dia baru nak cari 600. Mana nak cari? Mana nak cari sekaligus? Kecuali gaji dia tu mahal. Nampak? Jadi itulah dia good planner. Maka tiap-tiap tahun dia dapat berkorban. Padahal gaji dia lebih rendah daripada gaji kita. Gaji kita ni sampai 5,000. Anak 2 orang aja. Dah besar pula tu semua. Dia anak 5. Gaji 2,000. Tapi boleh berkorban. Pernah jumpa tak orang macam ni? Luar biasa dia. Very good in term of managing dia punya financial. Very good. Dia dah committed dah. Simpan situ tak boleh tengok dah. Itu simpan tak boleh nak pergi ambil. Sesak macam mana pun kau jangan ambil yang tu. Itu untuk aku korban. Nampak tak? Ini sulit ni. Kecuali orang yang very good, very highly disciplined. Maka tiap-tiap tahun dia dapat berkorban. Nikmat tak? Tiap-tiap tahun pergi umrah. Sebab dia dah buat macam tu. Itu sebab tu kena belajar financial planning. Ya, sebab itu kaedah financial planning ni belajar daripada pengalaman. Ya, dulu barangkali kita tak pandai, tak tahu nak mengatur. Tapi jatuh bangun, belajar. Akhirnya belajar. Allah nak tunjuk, ajar kita. Ya, key important dalam bab financial planning ni apa dia? Berbelanja ikut keperluan, bukan ikut kemahuan. Ya. Contoh beli kereta. Ya. Beli kereta untuk kemahuan. Habis ya? Bukan ikut keperluan. Kereta keperluannya apa? Sampai kita buat kerja. Kereta banyak model kan? Semua saiz sama kan? Katakan 1.5cc, Proton ada, Hero 2 ada, Honda ada, Toyota ada, apa lagi? Nissan ada. Lagi? Velfire bukan brand. Ni Mitsubishi tak kira dia banyak ni. Mercedes, katakan Mercedes tak ada 1.5 tu and above. Nampak tak? Yang membezakan dia apa? Yang beli ni membezakan ni nafsu dia. Proton tak standard lah 1.3. Padahal dia kerjanya tak sampai 30 km pun daripada rumah dia. Contoh. Lainlah kalau dia punya distance kerja dia tu terbudak Malaysia. Tapi jangan meremehkan kemampuan Proton. Tu contoh tu kan. Yang bezanya apa? Nafsu tengok. Aku bukan Proton tak padan lah dengan aku ni. Keturunan sekian-sekian, engineer lagi. Contoh doktor lagi. Ni pakai aku layak ni yang ni. Honda pun kena. Tapi seksa. Gaji tadi 3,000. Sebulan kena bayar 1,000. Yang ini 300 saja. Banyak tak balance ya? Itu bijak. Jadilah orang yang bijak. Sebab nafsu ni sekejap je. Bila dah terpenuhi, 3 bulan pertama seronok. Lepas tu garu kepala termenung. Semua je dia kena very strict in term of financial dia. Kalau salah saja sikit, kereta rosak, bagai-bagai, habis duit dia. Negatif. Mana dia nak garu lagi? Sebab dia kerjanya gajinya tetap. Kecuali dia business. Dia boleh readjust. Income dia tak. Tunggu hujung bulan. Dia nampak lah. Minggu pertama pergi bank kata minta maaf. Baki anda tidak cukup. Seksa hidup. Nampak tak? Tapi semua orang kebanyakannya akan melalui situasi itu. Belajarlah daripada pengalaman. Kecuali orang-orang yang sangat very highly dapat menjaga nafsu dia. Jadi bersederhanalah. Ya, ini perkara yang sulit kecuali orang-orang yang berjaya melawan tipu daya syaitan. Banyak orang yang tertipu dari jurusan ini.
Ya. Akhirnya seksa hidupnya. Pelajaran anak tak berkualiti. Ya kenapa? Tidak ada ruang untuk beli buku dan sebagainya, tak boleh hantar sekolah yang terbaik. Ya. Elok setiap bulan boleh balik kampung jumpa orang tua, setahun pun tak balik. Ni kan musibah ni. Tengok syaitan berjaya menggagalkan banyak perancangan dia selama ni, gagal semuanya. Yang dia berjaya apa? Fikir komitmen dia nak bayar kereta sebulan. Ya, 700, 900. Kemudian kereta pula datang macam ujian pula, rotek mati lah. Kereta rosak lah, tayar nak kena tukar lah. Akhirnya berhutang. Berhutang pula tak bayar. Berhutang dengan bank, taat, sami'na wa ata'na. Hutang dengan orang, lupa. Bertahun-tahun. Ya, kena minta. Jadi akibatnya apa hidup? Siang tidur dalam keadaan tak lena. Malam tidur tak lena, siang ketakutan, malu. Nanti orang datang. Bang, hutang macam nak bayar. Dan satu lagi orang yang berhutang dengan orang ni, ya, apa dia? Dia telah menjatuhkan harga dirinya. Kalau berhutang itu satu yang sangat diperlukan untuk keperluan rumah, makanan tak ada, itu tak jatuh harga diri dia. Tapi kalau dia berhutang untuk kemewahan hidup, itu yang akan menghina dia. Betul kan? Tengah-tengah malam datang sanggup. Padahal lama dah tak berjumpa. Bukan best friend pun. Buat muka sedih, muka welfare. Tolonglah, sial lah saya. Sekian. Saya perlu nak duit ni. Nak pinjam sikit aja. Berapa? 10,000. Sikit pun 10,000. Ya. Kita pun kesian lah kat dia. Dia kata dia nak buat belanja kahwin. Kita kahwin pun tak sampai 10,000. 2,000 ke? Dia 10,000. Bagi dia. Tengok-tengok tak kahwin. Habis duit. Pergi mana? Lepas tu kita nak minta alamat lah. Tak jumpa lagi lah. Silap-silap kita pula yang berhutang. Macam dia. Seolah-olah kita ni yang berhutang bila minta kat dia. Tak bayar, senyap, tak ada khabar. Masya Allah. Tahu banyak orang seperti itu di zaman sekarang. Ketika nak berhutang, sanggup tebal muka. Hilang sifat malu. Tapi bila nak bayar, ya Allah, tak ada sifat malu langsung. Ya, sampai kawan yang dia berhutang tu mati lah dia. Puluhan ribu. Dia senang di atas kepayahan orang. Tunggulah dia nanti di negeri akhirat. Khawatir dia akan muflis. Berhutang tapi tak nak bayar. Nabi SAW sangat marah. Ya, sesiapa yang tak berhutang di zaman Nabi SAW, Nabi tanya, ada hutang tak? Tak ada hutang, Nabi SAW tak nak jadi imam. Nampak? Marah Nabi SAW. Kemudian apa? Kerana mengecewakan, menzolimi orang yang... Sebab apa? Orang yang beri hutang apa dia dapat? Ada tambahan? Tak boleh ada tambahan. Sebab riba dia larang. Bagi 10,000, 10,000 jugalah yang akan dia dapat. Bayangkan dia bagi tempoh 5 tahun. Kau bayarlah sikit-sikit 100 sebulan. Tak dibayar juga. Nampak ada musibah sungguh. Ya. Tapi dia boleh beli pula benda lain. Tengok hidup dia lebih senang pada kita yang bagi hutang. Dia tukar kereta lah, rumah tukar lansir lah, beli TV, flat screen lah. Dia kata itu hari nak beli itu ini. Rupanya bukan. Salah guna. Menipu satu bab. Orang berhutang satu bab tu penyakit. Dia exaggerate. Apa dia? Dia cerita melampaui apa yang sepatutnya. Supaya apa? Nak melembutkan hati kita ni, kesian pada dia. Inilah syaitan. Berjaya menipu manusia. Nampak tak? Baik, mari. Ni bab harta ni. Jadi ingat. Hidup ni biar kita susah. Jangan berhutang. Ya. Hutang tu bila kita perlu saja. Terlampau perlu. Macam kita nak beli kereta. Ya, simpan duit. Beli cash. Kereta murah-murah sudah. Proton Saga 2,000. Ada. Permulaan. Betul kan? Pakar pengurusan aja apa? Keuangan. Biar kita ada cash. Duit cash. Nampak? Bila nak makan ada duit, boleh makan. Ni tak bayar untuk kereta. Habis. Teringin nak makan. Tanya apa Robelah? Nak makan apa teringin? KFC. Anak-anak minta KFC. Tapi ayahnya tak ada duit. Dah bayar kereta 700-800, 1,000, 1,500 sebulan. Hilang kenikmatan. Tak dapat nak membahagiakan ahli keluarga. Demi untuk memenuhi nafsu kereta. Dan begitulah seterusnya. Kiaskan kepada yang lain. Maka belajarlah daripada pengalaman orang yang tersilap. Ya, kerana pelajaran itu banyak sekali. Sebab itu Islam menyuruh kita berjimat cermat, jangan boros. Ya, boros dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat, hanya sekadar untuk memenuhi hawa nafsu, binasa. Ya. Kena ada simpan khususnya dalam bab ibadah. Simpan target 2 tahun lagi aku nak pergi umrah, katakan. Nak pergi haji barangkali tak mampu lagi, tapi dah ada allocation tu. Ya. Kena simpan. Muda-muda lagi nak pergi umrah.
dengan isteri. Waktu tu kos tak banyak lagi sebab tu boleh pergi. Ataupun simpan wang untuk pelajaran anak-anak, hantar anak-anak di tempat sekolah yang terbaik, buat preparation besok dia masuk universiti dan sebagainya. Nak beli kitab senang, nak beli buku senang, duit ada. Faham? Jadi berjimat cermat, jap-jap Shopee, jap order tu, order ni, habis duit raya. Apa faedahnya? Ya. Apa faedah? Beli tu, beli ni. Kalau kita simpan yang RM50, katakan setahun RM50 kita simpan. Sekolah, duit sekolah simpan. Esok umur kita masuk universiti 18 tahun. Sejak 7 tahun sampai 18 tahun. Berapa? Berapa tahun tu? Berapa? 7, 18. 11 tahun katakan. 11 tahun. Berapa tadi setahun RM50? Berapa dah? 550. Takkanlah sebulan, setahun RM50. Nanti raya ayah bagi. Ini katakanlah ada. Kata 500. 500 tahun. 500 kali 10. 5,500. Simpan di tempat tabung haji ke, ada nanti dividen bagai-bagai. Tengok-tengok dah jadi 10,000 duit kita. Umur 70 tahun dah boleh kahwin dah kita. Dah kahwin. Lepas lah nak ambil anak orang, anak perempuan lah. Tu nampak tak? It's a matter of planning. Masya Allah. Baik, seterusnya apa? Menahan diri dari menguap. Menguap pun jalan syaitan juga. Bersin tak? Menguap. Menguap adalah tanda malas dan kehilangan semangat sehingga disenangi syaitan. Betul lah. Menguap, satu menguap yang dibenarkan tu sebab tak cukup tidur. Itu mafhum. Itu fitrah manusia. Tapi menguap di sini adalah menguap, iaitu yang menandakan kemalasan, hilang semangat. Ya, sebab apa? Hilang tumpuan dalam kuliah contohnya. Start je kuliah dia mula menguap. Syaitan pun dalam bisik, menguap lah, ngantuk lah. Malam tadi bangun malam kan? Kan? Bangun malam dah sejam aja. Bukannya 4-5 jam. Tak apalah, lepas subuh tidur lah. Tadi malam tadi dah buat ibadah dah. Tidur. Dah cover dah ni. Dah pahala banyak. Siapa yang bisik tu? Siapa? Tak tahu. Syaitan. Tu kan tak tahu tu jawapan daripada syaitan juga. Syaitan dia bagi jawapan. Tak tahu. Dia pun nak pandang-pandang hati ni. Orang tak ada kerja lain nak kata kat aku lah. Syaitan lagi. Kalah lagi. Nampak tak? Ini bencana syaitan dia memang begitu dia. Ya. Nak menafi je dia, nak menafi je. Benda baik tu mesti dia nak menafi. Dia mesti dah datang alasan. Menguat. Ada orang penyakit sungguh orang ni. Dia masuk saja majlis ilmu, terus dia. Menguat berkali-kali. Bunyi waktu, wah, satu Taiwan ni kau. Steady, selamba je. Sebab tu Nabi SAW ajar menguat itu bagaimana. Bila menguat tahan. Kalau tak boleh tahan, letak tapak tangan, tutup mulut. Orang tua-tua dulu kata buka mulut syaitan berlari-lari masuk dalam mulut. Tu orang tua-tua. Orang tua-tua nak bagi peringatan supaya jangan menguap seperti buruk rupanya. Orang tua-tua Melayu ni Masya Allah adab sungguh dalam menguap. Dia larang menguap. Sebenarnya rupanya hadis Nabi SAW dia ajar. Dia tak tahu yang tu adalah hadis Nabi SAW, tapi dah turun-menurun dia ajar. Begitu. Dulu para ulama dulu ajar begitu. Tu. Ya. At-tasawub minasyaitan. Fa iza tasa'ab ahadukum falyakzim mastato'. Menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kamu nak menguap, tahanlah semua mulut. Cuba tengok orang kafir menguap. Semua teruk-teruk punya menguap. Tak ada tangan-tangan nak letak. Menguap seluar-luar dulu macam mulut apa tu? Apa tu badak sumbu tu. Tu tengok. Sama tak tengok. Wah, begitu. Badak sumbu cuba tengok dia menguap macam mana. Badak sumbu kan? Badak sumbu, bukan badak sumbu, badak air. Badak sumbu, badak air panggil apa? Apa nama dia? Rhinoceros. Itu tak semua. Hippopotamus. Macam octopus eh. Hippopotamus. Hippo tu. Nampak dia muak. Luas. Itu kalau orang Islam muak begitu, maknanya dia geng hippo tu. Maknanya hippo tu lebih mulia daripada dia. Sebab hippo tak belajar haji ni. Ya. Manusia belajar tahu, tapi buat macam tu. Jadi menguap itu adalah adab menguap. Satu, bila nak menguap tahan. Tak mampu tahan, dengan tangan tutup. Yang kedua, jangan mengeluarkan bunyi. Jangan mengeluarkan bunyi. Ya. Tu dah buat dah. Syaitan sekejap je dia uji. Nampak tak? Mengantuk tidak, apa tidak, tapi dia menguap. Nampak tak? Ada orang dia tak mengantuk tapi dia menguap. Dalam majlis ilmu ni tok guru yang pantang. Apatah lagi lainnya. Tengok cikgu kita kat sekolah dulu. Bukan mengajar agama pun.
Betul kan? Bukan matematik. Dia ambil duster, kelas kat belakang, dia punya trajectory calculation dia bukan guru math pun, guru sains. Paling tepat kena kepala. Sejak hari tu tak pernah tidur lagi dah. Tu berkatnya cikgu dulu. Hebat sungguh cikgu tu balik. Dia calculation tepat. Tujuan dia untuk apa? Jangan tidur waktu majlis ilmu, majlis yang mulia. Kamu nak tidur nanti. Malam tidur. Masya Allah. Tapi ada orang yang tak dapat elakkan. Sebab apa? Dia kena penyakit tidur. Ada orang begitu. Itu penjualian. Jangan jadi alasan saya ni minta maaf saja cikgu. Saya dah ada penyakit. Bila kuliah aja saya nak tidur. Itu kamu yang saja ada alasan. Tapi yang peliknya, bila habis kuliah, ya Allah segar bugar. Sihat, cerah biji mata. Berlari ambil handphone. Tu dia cerah. Sampai ke tengah malam, 3 jam. Tak sedar. Lena pun tidak, menguap pun tidak. Tapi bila tarik je handphone daripada dia, tu dia. Seberpak satu bilik bila dia menguap. Contoh. Itu maknanya apa? Minasyaitan. Maka berta'awuzlah. Baik. Okey, takat itulah dulu. Kemudian F, menghindari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan atau nama-nama yang disenangi syaitan. Ini panjang penjelasannya. InsyaAllah kita sambung esok. Jadi ingat ingat, berapa perkara yang kita belajar malam ni? Berapa? Yang pertama adalah iaitu menundukkan pandangan. Yang kedua, tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Berdua-duaan ni bukan mesti duduk dua-dua dekat ni tak? Ni, hello. Hi. How are you tonight? What are you doing? I bosan lah. Tu syaitan lah. Nampak? Yang bukan mahram. Ni banyak berlaku di zaman sekarang. Cik-cik pula. Tanya. Ya, sekarang lagi jahat, boleh buka tengok muka. Ya, macam-macam kejahatan manusia. Jaga ni maksiat. Kemudian kahwin. Faham? Musagim. Menikah. Maka dengan menikah, Allah akan cukupkan rezeki. Tengok ayat kita baca tadi. Jangan takut miskin. Nampak? Allah sebut. Kemudian ayat yang 33 surah An-Nur, Allah kata apa? Dan orang-orang yang tidak mampu kahwin, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnianya. Sebab tu kena berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya segerakanlah aku nak kahwin. Murahkanlah rezeki, pertemuanlah jodoh. Ya, wanita yang sehat. Masya Allah. Dapat isteri yang solehah, duduk rumah. Kita bekerja. Allah bagi rezeki menerusi isteri. Isteri tu doanya mustajab. Nikmat tak isteri duduk rumah? Paling nikmat isteri duduk di rumah. Suami sibuk keluar, isteri menghantarnya dengan senyuman dan nasihat, peringatan, balik isteri sambut dengan teh tarik. Tak payah order. Dah tersedia. Nampak tak? Nikmat tak? Nikmat. Anak-anak terjaga. Isteri mengaji anak semua. Jadi sampai kiamat, isteri berada di alam barzah, maknya dapat pahala dari seluruh anak-anak dia. Mengenalkan huruf alif sampai ya. Ni tak swasta pada orang lain. Orang lain tu yang dapat pahala. Mak orang lain tu, cikgu, ustazah. Mak dia buat apa? Mak dia tak dapat apa. Rugi tak? Inilah dia. Yakin Allah bagi rezeki. Isteri kita masuk universiti pun duduk rumah, tak hina. Tapi orang sekarang memandang hina, rugi. Belajar buat apa dia tinggi? Tak bekerja. Dia nampak kerja tu adalah mulia. Dia tak nampak kerja di rumah tu lebih mulia. Kenapa? Satu, isteri terjaga daripada dosa. Maksiat paling banyak di jannah, keluar rumah, hilangkan itu. Pahala pula bertambah. Memang tak? Belajar, pergi sekolah, kena. Sebab apa? Itu ilmu. Nanti nak didik anak-anak. Nak didik anak-anak, wanita dan lelaki berilmu. Bayangkan ibu-ibu yang berilmu mendidik anak-anak. Ni tak swasta kepada siapa? Maid, bibi. Bibi tak sekolah. Dia tu universiti, ijazah lagi. Yang didik anak dia tu, bibi yang tak sekolah. Nampak tak? Jadi macam mana anak dia? Patutnya anak ayah maknya tu yang ijazah tu ajar anak dia. Tak mengajar dia. Ni barangkali orang tak bersetuju, tapi timbanglah. Ya. Betapa ramai orang yang berprofession tapi anaknya terbiar, tersibukkan dengan dunia, mengajak anaknya nikmat dunia dan sebagainya. Sayang, jauh daripada agama. Masya-Allah. Inilah dia ujian bagi para wanita di zaman ini. Tapi bila seorang suami itu yakin dengan Allah, ya, isterinya dijaga dengan rapi dan baik, maka Allah datangkan rezekinya. Masya-Allah, nikmat. Ya, nikmat sekali. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang yang benar-benar tunduk, patuh, taat, yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Dan kita berjalan di atas itu. Kerana Allah dia adalah yang maha memberi rezeki.
kita ikut aturan Allah Ta'ala, maka Allah kurniakan nikmat, iaitu apa? Kebahagiaan, ketenangan, kelapangan, kecukupan. Ya, merasa lazatnya dalam melakukan amal ibadah dan ketaatan, dan tidak tertipu dengan duniawi. Allah tanamkan kecintaan kita kepada negeri akhirat, maka Allah berikan keberkahan hidup. Ya, Allah berikan kita istiqamah. Ya, dan kita berharap agar Allah berikan kita keampunan, dan kita berharap agar Allah berikan kita istiqamah sampai kita mati, dan anak-anak yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berjalan sebagaimana yang telah kita didik mereka itu agar berjalan seperti mana kita berjalan. Dengan itu, ya, semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita kesemuanya nanti, ya, ke dalam syurga Firdaus, dapat bersama dengan Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.